Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana sudi menonton. Pada kali ini kita ada tetamu yang sangat istimewa, jauh datangnya dari Kuching, Sarawak. Dan hanya disebabkan kita ada platform dan peluang sebegini, dapatlah kita berinteraksi dengan Mr. Peter Duran di Kuching. Dan pada hari ini saya kira Mr. Peter akan berkongsi satu topik yang sangat menarik, dan seperti yang anda lihat di paparan skrin, tajuknya adalah emosi pembantu anda. Sebelum kita pergi kepada topik ini dan sebelum Tuan Peter memulakan sesinya, saya ingin bertanya soalan kepada Tuan Peter di sana. Ya, teruskan, tanya saja. Bagaimana Tuan, sejak PKP dan PKP telah dilonggarkan sedikit sekarang, bagaimana agaknya? Kali terakhir kita bercerita melalui platform dalam talian, Tuan di ladang dan mungkin ada kekangan tertentu untuk menjalankan latihan dan sebagainya. Sekarang bagaimana Tuan? Silakan. Okey, bersyukurlah ada kelonggaran sekarang. Semasa PKP saya terpaksa ladang saya dan tidak boleh keluar kerana ladang saya di daerah lain. Jadi kalau mau keluar ke Kuching perlu permit polis, dan kalau tak ada alasan yang munasabah memang tidak dapatlah. Tapi saya dapati itu satu berkat kerana hampir 2 bulan, 3 bulan saya berpeluang untuk ubah cara hidup dan juga mula berfikir bagaimana untuk menggunakan platform dalam talian. Dan saya agak teruja kerana saya dapati ini satu cara baru yang saya tidak terdesak masa dahulu untuk pakai. Tapi sekarang saya rasa ini satu dunia baru yang kalau saya boleh faham dan pakai, pasti menguntungkan saya. Ya, betul. Saya setuju. Kadang-kadang keadaan memaksa kita untuk mencuba sesuatu yang baru. Berkaitan dengan tajuk ini, Tuan, mungkin Tuan boleh kongsikan bagaimana mungkin berkaitan dengan emosi apabila kita memerlukan sesuatu yang baru dan kita menjalankan satu aktiviti yang mungkin kita tak biasa. Kadang-kadang emosi kita tidak berapa stabil dalam mencuba itu. Bagaimana Tuan mungkin boleh kongsi sedikit pengalaman melalui proses norma baru ini? Okey, menarik sekali digunakan frasa emosi tidak stabil. Sebenarnya emosi kita selalu stabil, tetapi kita tidak pandai respon kepada emosi itu. Jadi yang tidak stabil ialah Tuan punya emosi itu, tapi bukan emosi itu sendiri. Tetapi dalam memulakan sesuatu yang baru yang tidak pasti jalannya, kejayaannya, yang kita sendiri tak pernah buat, akan ada dan mesti ada beberapa jenis perasaan yang timbul. Satu ialah takut. Pasti mesti ada perasaan takut. Dan takut pun ada berbagai aspek takut. Jadi ada orang sangat takut sampai dia tidak bertindak langsung. Ada yang takut tapi nama yang diberi ialah was-was, takut-takut sikit, tapi masih ada berani. Tapi semua ini ialah bayang-bayang satu emosi utama, iaitu takut. Dan takut sangat penting, emosi ini sangat penting. Kerana takut memberitahu kita bahawa ini ialah sesuatu yang baru, yang tidak diketahui. Kalau tidak ditangani dengan betul, kegagalan atau bahaya akan menunggu. Oleh itu, perasaan takut sebenarnya sedang memberi petunjuk awal bahawa ini benda baru, ini belum diketahui. Oleh itu, saya perlu respon dan bertanya, okey, kalau begitu, apakah yang perlu saya lakukan sesuai dengan perasaan ini? Mereka yang tidak tahu respon pada perasaan ini, seperti kata Tuan tadi, jadi tidak stabil lah.
Jadi saya macam nampak sedikit gambaran apa yang Tuan akan kongsikan dalam sesi kita hari ini. Ya, Jadi saya emosi pun terlepas beritahu. sebagai pembantu. Jadi mungkin boleh diteruskan bagaimana emosi itu sebenarnya membantu, kenapa disebut emosi sebagai pembantu, dan untung ada perasaan tu. Kenapa untung ada perasaan? Silakan Tuan. Ya. Teruskan. Okey, jangan lupa bahwa kita adalah manusia. Dan semua manusia, satu daripada keunikan kita sebagai manusia ialah memiliki emosi. Dan untung kalau ada emosi. Biar saya terangkan dulu kenapa untung ada emosi. Ya. Satu emosi yang saya cuba urus dan bantu orang lain urus ialah emosi marah. Dan ramai orang bila saya mengajar tentang pengurusan perasaan marah, permintaan mereka selalu ialah bagaimana boleh saya singkirkan atau buangkan perasaan marah ini. Itu rugi kalau perasaan marah tidak wujud lagi. Pagi bangun lewat kerana jam loceng tidak berbunyi, tak marah. Bergegas turun, buka air untuk mandi, tak ada air, tak marah. Turun kerja, tunggu bas, marah. Sampai ke office, bos marah, tak marah. Diberi kerja bertimbun-timbun, suruh kerja overtime, tak marah. Balik rumah, isteri tidur dengan lelaki lain, tak marah. Aduh. Lambat laun saya rasa orang itu akan gila atau rugi dalam hidupnya sebab dia tak ada perasaan marah. Ya. Jadi sebenarnya semua perasaan penting dan menguntungkan. Jadi kalau dibenarkan saya terus pada keuntungan yang pertama lah. Ya. Keuntungan yang pertama ialah setiap, dan saya mesti tekankan ini, setiap emosi sebenarnya ialah isyarat kepada kita. Setiap emosi memberi maklumat yang istimewa, memberi maklumat yang terperinci tentang satu hal. Jadi mereka yang ada isyarat daripada emosi mereka, apa yang terjadi ialah mereka menerima maklumat penting. Okay. Contohnya perasaan marah. Ya, bila saya berasa marah, emosi itu sebenarnya membekalkan pada saya satu maklumat yang sangat penting, yaitu apa yang telah terjadi kepada saya atau apa yang saya lihat atau saya dengar ialah salah atau jahat dan perlu diperbetulkan atau dimusnahkan atau diakhiri. Nah, itu sebenarnya tujuan marah. Sebab itu kalau sedar kan, ramai orang bila mereka marah, keinginan mereka ialah untuk pecah, pukul, hancurkan. Ya. Kerana itu tujuan marah. Tujuan marah ialah memberitahu apa yang terjadi itu jahat. Jahat itu perlu disingkirkan, dimusnahkan. Tapi ramai orang tak faham. Dia hanya berasa marah dan dipukul dan dihancurkan apa saja yang ada di depan dia. Tak semestinya benda jahat yang telah mencetus marah itu yang perlu direspon dengan betul. Tapi itu jadi saya rasa dalam masa kita bercakap ini saya tidak mau tekankan atau dedahkan semua maklumat oleh setiap emosi. Jadi cukup marah di sanalah. Jadi kalau saya faham maklumat yang disampaikan oleh setiap emosi dan bila saya mengalami emosi itu langsung saya tahu jadi inilah yang perlu saya ketahui kerana inilah emosi yang saya alami. Mereka yang faham emosi mereka dan faham jenis maklumat yang diberikan oleh emosi itu seperti yang ditayangkan dalam slide ini, paling tidak mengalami 3 perkara. Satu ialah pemulihan. Ya, bila saya sedih contohnya, sedih tujuan atau maklumat utama yang mau disampaikan oleh kesedihan ialah memberitahu kita bahawa apa yang telah terjadi
merupakan satu kehilangan yang besar, kehilangan yang berharga. Nah, bila saya sedar, oh saya sedih, dan kesedihan ini memberi isyarat pada saya bahwa satu kehilangan yang besar, yang berharga telah berlaku, saya boleh ambil langkah-langkah untuk mengenal pasti apa yang hilang, menghargai apa yang hilang, dan bila itu terjadi, pemulihan berlaku. Dan tidak lagi sedih, saya tidak lagi murung, dan kehilangan itu boleh mencetus sesuatu yang baik. Ya? Perasaan takut memberi maklumat ada bahaya yang di depan atau ada bahaya yang mungkin terjadi dan kamu belum bersedia. Bila sedar itu, saya akan bertanya, jadi apakah persediaan-persediaan yang harus saya ambil supaya saya tidak takut lagi? Dan bila persediaan diambil, kita selamatlah. Ya? Nah, jadi kita memastikan keselamatan. Saya juga mengajar orang mana untuk memberi ucapan. Orang berkata, sebelum saya berucap, saya berasa sangat takut, nervous, gemetar. Ya, tapi apakah sebenarnya maklumat yang sedang disampaikan oleh perasaan nervous, perasaan gemetar itu? Sebenarnya maklumat yang sedang disampaikan oleh emosi itu ialah apa yang kamu mau lakukan ini sangat penting dan sangat hebat. Ada kemungkinan ianya berjaya, ada kemungkinan ianya tidak berjaya. Betul. Itu ialah message yang mau disampaikan oleh perasaan gemetar. Jadi kalau saya sedar itu, saya boleh bertanya diri saya, oke, kalau begitu, sudahkah saya ambil langkah-langkah untuk memastikan kemungkinan saya berjaya jauh lebih besar berbanding dengan saya gagal? Dan kalau jawabannya ya, serta-merta perasaan gemetar itu hilang dan perasaan keyakinan akan mulai timbul. Dan ini membantu berjaya memberi ucapan itulah. Jadi emosi itu seperti teman kita. Dan setiap emosi yang tampil ialah untuk memberi maklumat tertentu supaya saya sedar, saya ambil tindakan yang sesuai, dan bila saya berjaya, emosi itu akan undur, emosi lain pula timbul untuk membantu saya seterusnya. Ya. Jadi kalau boleh saya rumuskan yang langkah pertama, iaitu kita seharusnya sedar bahawa emosi ini ada peranan penting. Dan peranan emosi itu perlu kita sentiasa conscious ataupun kita sentiasa faham. Jadi perlu faham. Jadi yang pertama sekali kita perlu faham peranan emosi, iaitu dia sebagai satu isyarat. Saya tertarik dengan 3 yang disebut tadi, iaitu pemulihan, keselamatan dan kejayaan. Adakah ini bermakna bahawa emosi itu boleh dikategorikan sebagai bersifat positif atau negatif, atau macam mana tuan? Adakah 3 kategori ini saja atau bagaimana? Ya, ada orang memberi atau menciptakan di mana ada setengah emosi dia katakan positif, ada setengah emosi dia katakan negatif. Hakikatnya emosi neutral, dia tidak positif atau negatif. Yang menjadikan emosi itu negatif atau positif ialah kebolehan manusia itu respon dengan betul kepada isyarat yang diberikan oleh emosi itu. Contohnya marah. Ramai orang fikir marah itu ialah emosi yang negatif. Tapi kalau orang itu faham maksud dan maklumat dari perasaan marah dan dia respon dengan betul, emosi marah itu sangat bagus dan tak dipanggil negatif. Biasanya emosi marah dipanggil negatif kerana orang yang marah itu tak tahu pakai emosi itu, ditumbuk orang lah, dilanggar dengan kereta ke apa. Jadi bukan salah emosi,
salah orang yang respon kepada emosi. Ya, baik Tuan. Di situ bila disebut orang, sebenarnya yang bertanggungjawab itu adalah insan itu sendiri, orang itu Ya, sendiri. manusia itu Tuan Manusia itu sendiri. punya pemilik emosi itu. Ya, jadi bila disebut tentang tuan pemilik emosi itu, saya teringat pada waktu contohnya di zaman remaja ataupun semasa kita membesar sebagai kanak-kanak, biasanya lelaki atau budak lelaki disarankan untuk tidak menunjukkan emosi. Contohnya kalau sedih ke apa dibilang jangan nangis. Lelaki tak patut menangis. Tapi emosi ni lebih cenderung kepada kalau perempuan tak apalah, emosi itu diterima sebab dikatakan perempuan bab emosi ni lebih kepada perempuan. Jadi bagaimana pula dengan gender? Adakah jantina itu, gender bias itu wujud dalam erti kata peranan manusia untuk memberi respon kepada emosi itu? Adakah gender itu memainkan peranan, Tuan? Perkataan yang Tuan pakai ialah jawapannya lah gender bias. Kerana sebelum ini, dan mungkin tak salah ibu bapa, kerana mereka belajar dari datuk nenek kita dan seterusnya, iaitu ada orang bukan hanya kategori emosi sebagai positif dan negatif, ada orang dikategorikan emosi jantina. Emosi ini untuk lelaki, emosi ini untuk perempuan. Padahal sama ada dia lelaki atau perempuan, dia tetap manusia. Dan sebagai seorang yang percaya pada kewujudan Tuhan, kan, saya tak percaya Tuhan beri 3 emosi kepada lelaki, 3 emosi kepada perempuan. Selagi dia manusia, dia memiliki semua emosi. Dan saya mau cadangkan, mungkin ada orang mau cari gaduh dengan saya ni. Saya mau cadangkan itu sebabnya kadang-kala lelaki tidak 100% berjaya atau potensi dia untuk berjaya kurang. Sama juga dengan perempuan. Kerana mereka tidak mungkin dibenarkan oleh keluarga dan masyarakat untuk menggunakan semua emosi dia untuk mendorong dia melakukan yang terbaik. Jadi dia cacat, dia hanya dapat 2-3 emosi untuk dipakai. Baik. So itu agak menarik. Maksudnya di sini emosi itu neutral, tidak mempunyai jantina, tidak mempunyai konotasi positif atau negatif. Dia bersifat jernih. Jadi di sini mungkin Tuan boleh kongsikan, sebenarnya yang kita lihat emosi itu bukan salah, tetapi tindakan. Jadi adakah emosi dan tindakan tu dia saling berhubung kait? Sepatutnya. Ya. Tapi ramai orang mereka tak pernah diajar bagaimana untuk mengaitkan emosi dengan tindakan selepas itu. I see. Jadi apa yang berlaku ialah dia mengalami emosi dan dia menunjukkan emosi itu, tapi dia tak pernah diajar. Saya beri contoh, anak saya sendiri. Bila anak saya membesar, dan kita semua tahu anak suka menangis. Jadi saya tidak memarahi anak saya bila menangis dan saya tidak suruh dia jangan menangis. Sebaliknya saya beritahu dia, anak, kalau kamu mau menangis, menangis biasanya sebagai tanda kamu sakit atau kamu sedih. Itu adalah fungsi menangis. So, kamu menangis sekarang kerana kamu sedih atau kamu sakit? Mana satu? Kalau dia kata, saya tidak sakit, saya tidak, kamu pilih emosi yang salah, tak perlu menangis lah. Dan dia terus berhenti menangis. Dan bila dia menangis lepas itu, saya tanya dia, kenapa kamu nangis? Biasa dia tahu sudah, orang menangis kerana sedih atau sakit. Jadi, anak itu perlu diajar dari kecil, ya. Kalau ini emosinya, ini tujuan emosi, ini cara untuk tunjukkan emosinya. Tapi biasanya anak tak diajar, kan. Jadi dia belajar dari trial and error. Banyak error lah. Betul.
Jadi Tuan, adakah sebenarnya emosi ni boleh memberikan satu bentuk tenaga mungkin, atau ada reaksi dalam bentuk kesan daripada emosi tu boleh memberikan sesuatu yang mungkin macam semangat ke dan sebagainya? Ya, terima kasih menggunakan perkataan tenaga tadi bila bertanya dengan saya. Sebenarnya emotion ini atau emosi ini daripada perkataan bahasa Inggris yang diambil daripada bahasa Latin. Dan di dalam bahasa Latin, emosi sebenarnya bermaksud energy in motion atau tenaga yang menggerakkan, tenaga yang memberi kekuatan untuk bertindak. Ya, dan sebenarnya itu fungsi emosi. Tujuan emosi ialah untuk memberi kita tenaga untuk melakukan sesuatu atau mengurangkan tenaga. Kerana ada masanya tenaga perlu dikurangkan. Biar saya terangkan. Yang pertama ialah marah. Bila seseorang itu marah, dia biasanya menjadi lebih kuat. Orang yang marah mempunyai tenaga yang jauh lebih banyak daripada hari biasa. Itu sebabnya bila mereka ciptakan watak The Incredible Hulk, ciri utama dia ialah dia marah. Tapi dia marah dan sangat kuat. Kerana amarah dan kuat ialah teman bersama. Ya. Dan perasaan marah memang diperlukan. Kekuatan waktu marah diperlukan. Kenapa? Kerana marah memberi isyarat ada sesuatu yang jahat yang perlu diberhentikan atau dimusnahkan. Jadi untuk itu saya memerlukan lebih tenaga supaya saya boleh melawan atau memusnahkan sesuatu. Sebab itu emosi menaikkan tahap tenaga dalam badan saya. Tetapi ada emosi yang kurangkan tenaga. Emosi yang paling biasa yang saya tahu ialah perasaan sedih. Bila seorang berasa sedih, dia tidak ada kekuatan atau keupayaan untuk lompat sana sini dan bersuka-suka, kan? Orang sedih apa dia mau buat? Dia mau duduk diam. Dia tidak ada kekuatan untuk bertindak. Tapi kenapa? Kerana waktu sedih kita perlu diam. Diam dan renungkan apa yang telah hilang. Diam untuk menangis. Diam untuk imbas kembali apa yang sudah berlaku dan memikirkan apa yang akan dibuat selepas ini. Ya. Dan ramai orang tak faham ini. Jadi bila dia sedih, dia berusaha untuk menguatkan dirinya. Dia berusaha untuk aktif dan dia mau buat ini, buat itu. Sepatutnya kita kena dengar atau peka dengan apa yang sedang dilakukan oleh emosi. Bila emosi beri kekuatan, biasanya ialah untuk tindakan diambil. Bila emosi kurangkan kekuatan, biasanya untuk kita imbas ke dalam. Berfikir, mengalami perasaan itu sepenuhnya. Jadi ada tujuan yang berbeza. Tuan, saya nak bertanya di situ, bila emosi ini macam emosi marah, dia memberikan tenaga yang tinggi. Jadi tenaga itu mungkin mencari jalan keluar untuk kita. Jadi kita mungkin aktif, bergerak dan sebagainya. Manakala emosi seperti sedih membuatkan kita mahu istirahat. Ataupun masa perkataan yang digunakan tadi, pemulihan mungkin. Jadi di sini apabila orang sebut perkataan seperti tak ada mood lah, adakah mood itu juga emosi atau bagaimana? Ya, mood ialah nama lain untuk saya sedang mengalami emosi yang mengurangkan tenaga saya. Cuma dia tidak tahu nama perasaan itu. Jadi dia gunakan mood. Tapi mood hanya perasaan. Yang saya mau tahu perasaan apa.
Dan kerana tak dapat kenal pasti apakah perasaan itu sehingga menyebabkan saya kurang tenaga, maka orang itu tetap dalam keadaan tidak ada mood. I see. Hmm. Jadi mood itu emosi jugalah sebenarnya. Mood ialah sinonim untuk emosi. Okey. Tapi saya rasa dipakai, saya mau cari gaduh dengan orang ni, dipakai oleh orang yang malas mau kenal pasti apakah sebenarnya emosi dia. Jadi dia kata, saya tak ada mood, maksudnya saya tak ada keinginan. Perasaan yang saya alami sekarang buat saya tidak ada keinginan. Tapi bila saya tanya dia, so apakah perasaan yang sedang kamu alami sekarang? Dia buntu. Jadi maksudnya apabila kita mengalami satu emosi, kita kenal pasti bahawa emosi ini dia sebenarnya memberi kita syarat. Dan syarat itu biasanya datang dengan tindak balas tenaga yang bersesuaian. Jadi macam yang Tuan tulis di slide ni, untuk ambil atau kurangkan tindakan itu, maksudnya emosi ini dia tindak balas yang perlu diambil adalah kita perlu respon dengan tindakan. Is that right? Itu betul? Emosi wujud atau ada pada masa itu supaya kita respon pada emosi itu. Itu sebabnya nasihat yang paling teruk yang saya dengar ialah jangan pedulilah perasaan kamu itu. Jangan pedulikan perasaan kamu. Sama seperti ini. Orang memandu kereta, tiba-tiba ada lampu merah di depan dekat steering sana kan, ting 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 ting, dan dia kata jangan pedulikan, jangan pandu sajalah, jangan pedulikan lampu merah itu. Ya, mula-mula tak pedulikan, okey. Lepas 1 jam memandu masih tak pedulikan lampu merah itu, tunggulah, berasap mungkin atau sesuatu yang lain terjadi. Betul. Jadi bila digunakan analogi tu kan, maksudnya kereta kita tak nak dia overheat, kita tak nak dia berasap. Adakah manusia juga perlu maksudnya tindak balas atau tindakan yang perlu diambil tu adakah sepatutnya selari dengan emosi atau bertentangan dengan emosi? Contohnya macam ada setengah orang bagi nasihat, kalau sedih jangan dengar lagu sedih, dengar lagu yang uplifting, yang gembira, bagi menari dan sebagainya. Is that the right approach? Right and wrong. Betul dan salah. Bila sedih, contohnya dipakai tadi, jangan dengar lagu sedih. Mengapa orang katakan ini? Satu sebab yang jelas ialah orang yang macam ini, bila dia sedih, dia tak tahu respon kepada sedih dia. Jadi bila dia dengar lagu sedih dia bertambah. Tapi dia masih lagi tak respon. So sedih bertambah, tak ada respon. Tenaga bertambah atau tenaga berkurang tapi tak ada sambutan, akhirnya boom. Jadi di situ faktor emosi dan motivasi mungkin memang ada hubung kait atau adakah dia serupa tapi tak sama? Hubung kait. Hubung kait. Mungkin Tuan jelaskan sikit. Biar saya ulang tayang sedikit dan kita terus pada poin ketiga. Mula-mula emosi memberi isyarat. Betul. Kemudian ditambahnya tenaga atau dikurangkan tenaga. Kenapa? Semua ini ialah persediaan untuk langkah ketiga atau berkat yang ketiga, yaitu mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Emosi, sekali lagi dari perkataan emotion. Jadi E tadi energy, sekarang motion gerakan atau tindakan. Setiap emosi ujungnya ialah tujuannya ialah supaya kita bertindak. So balik pada emosi marah tadi. Isyaratnya ialah ada sesuatu yang jahat di sini yang perlu dihapuskan. Dibekalkannya kekuatan ekstra untuk bertindak. Dan sekarang dengan maklumat yang ada, dengan kekuatan yang ada, masuk akal langkah ketiga ialah
buat sesuatu lah. Ya. Lakukanlah sesuatu. Dan kalau kita bekerjasama dengan emosi, tak perlu fikir-fikir, apakah yang harus saya lakukan? Sebab secara semula jadi saya dapati, emosi itu bukan hanya menyediakan kita, tapi memberi kita petunjuk apa yang harus dilakukan. Ya? Motivasi biasa, perasaan takut. Okay. Saya lihat anjing menghampiri saya. Saya berasa takut. Apakah isyarat takut? Isyarat takut ialah awas, ada bahaya dan kamu mungkin belum bersedia menghadapi bahaya itu. Tambah tenaga atau kurang tenaga? Tambah. Kita jadi suspend kan? Ya. Otak semua ketat dan sedia untuk buat sesuatu. Dan apakah kesediaan itu? Kalau saya sedar, ya, saya belum bersedia apa-apa pun. Sudahlah pakai seluar pendek dan saya seorang diri saja. Kayu pun tidak ada. Kesedaran itu akan memotivasi kita untuk cabut, lari. Tetapi kalau saya takut, isyaratnya dapat, tenaga saya sudah bersedia, kemudian saya sedar, oh, tapi saya ada kayu. Dan saya telah belajar kungfu. Apakah motivasi, tanpa difikir, apakah motivasi yang akan terhasil? Kita tergerak untuk menghampiri anjing itu dengan suara yang kuat, hey! Dan ambil kayu itu dan berani memukul. Ya. Dan saya yakin orang itu tak pernah berhenti sejenak dan berfikir, haruskah saya menggunakan kayu? Mestilah saya lawan? Tidak. Tapi kerana dia bekerjasama dengan emosi dia, langkah seterusnya sudah pun tersedia. Dia hanya perlu pilih mau buat atau tidak. Ya. Dan tindakan-tindakan ni banyak berlaku. Satu lagi perkara yang saya suka buat dan masih buat sampai sekarang ialah beri nasihat cinta. Kerana ramai juga mereka yang di universiti dan yang baru kerja, yang muda-muda tu kan pandai bercinta. Tapi saya dapati bila mereka bercinta, mereka berani melakukan perkara-perkara yang tak pernah terfikir mau lakukan dahulu. Kan? Yeah. Ada yang sanggup sampai menyelinap masuk ke asrama perempuan hanya untuk jumpa kekasih dia. Tapi hari biasa tak pernah terfikir pun. Apa yang mendorong semua ini? Ya, apa motivasinya? Emosi dia. Ya. Jadi di situ sebenarnya emosi memberikan isyarat dan isyarat itu datang dengan tenaga. Yes. Dan tenaga itu perlu disalurkan dalam bentuk tindakan yang sesuai, motivation yang sesuai. Saya tertarik dengan slides yang ditunjukkan ini. Perkataan tidak disangka tu, mungkin tuan boleh huraikan, adakah kita sepatutnya lebih spontan dengan emosi kita ataupun mungkin kita perlu lebih banyak latihan supaya kita aware ataupun kita sedar apakah respon yang seharusnya diambil? Ya, okey. Apa yang saya maksudkan tidak disangka di sini ialah tidak disangka yang baik, bukan tidak disangka yang jahat. Dalam latihan dalam talian yang sudah saya sediakan untuk pengurusan emosi, saya beri contoh seorang ibu yang biasa, rumah tangga yang biasa. Tetapi satu hari anak dia dilanggar oleh pemandu mabuk dan anak dia meninggal dunia. Dan dia dilanda dua emosi yang saya rasa semua ibu akan alami juga. Sangat sedih karena kehilangan anak dia dan sangat marah kerana undang-undang di negara dia, iaitu di Amerika pada masa itu, tidak ketat. Jadi didorong oleh perasaan marah dan sedih, dia mengambil tindakan. Ya, dia didorong, motivated untuk membetulkan jahat ini. Dia menubuhkan satu persatuan
atau organisasi di mana ibu-ibu yang mengalami nasib yang sama berkempen, dan akhirnya Amerika Syarikat menghasilkan satu rang undang-undang yang baru yang memberi hukuman yang sangat kuat, yang teruk kepada pemandu mampu. Tapi dia tak sangka yang satu hari dia akan menjadi juru cakap bagi ibu-ibu, pergi ke White House dan semua itu. Jadi karena dia respon dengan betul pada perasaan sedih dan marah dia itu, dia melakukan yang dia tak sangka dia akan lakukan sebagai seorang suri rumah tangga. Ya, itu maksud saya. Tapi ada juga Tuan bertanya, haruskah kita respon kepada semua emosi yang kita alami? Jawabannya ya, tapi bukan melakukan apa yang pada saat itu kita rasa mau lakukan. Jangan sama sekali bertindak sesaat atau sejam selepas perasaan itu timbul. Karena apa yang biasanya kita mau lakukan ketika emosi itu timbul ialah tindakan biasa yang telah kita belajar, yang telah kita biasa buat, atau yang kita lihat orang lain buat sebelum ini. Cuma kita tak pernah berfikir terlebih dahulu, adakah ini tindakan yang terbaik? Adakah ini tindakan yang betul dan tidak menyalahi undang-undang? Adakah ini tindakan yang sesuai untuk saya? Ramai orang tak pernah bertanya ini. Jadi marah terus tumbuk. Kenapa? Bapak selalu tumbuk bila dia marah. Saya tengok dalam cerita Cina, dalam cerita kungfu, bila dia marah dia terus berkungfu. Jadi saya pun dia otomatik ambil pakai, tak pernah fikir mau ke tidak, betul ke tidak, sesuai ke tidak. Ya. Okey. Jadi dia kita tarik dengan situ perkataan yang Tuan Peter gunakan, iaitu berfikir. Jadi adakah biasa kita dengar saranan ataupun nasihat orang tua-tua mungkin, ataupun nasihat mereka yang lebih matang, dia akan kata bersabar. Dia gunakan perkataan sabar. Dia suruh kita jangan bertindak melulu, sabar dulu. Jadi perkataan sabar tu saya selalu ada sedikit persoalan, iaitu perkataan sabar tu tidak jelas. Maksudnya dia tidak seperti kita marah, kita nak tumbuk pintu contohnya. Kita kata jangan tumbuk pintu. Itu satu nasihat yang jelas. Tapi bila kita kata sabar tu tak berapa jelas. Jadi adakah kita perlu memberikan nasihat atau saranan yang spesifik? Sebagai contoh, mungkin tidak gunakan perkataan bersabar, tapi mungkin kita gunakan perkataan fikir dahulu, jangan bertindak sekarang. Bagaimana? Adakah Tuan merasakan cara menasihatkan itu juga perlu berubah dengan mengenal pasti respon kepada emosi ini? Yang pasti cara kita nasihat orang tentang emosi mereka perlu diubah. Saya mungkin prejudis sebab saya yang mengajar atau menekankan pengurusan emosi. Tapi saya rasa saya tidak keterlaluan lah jika saya berkata ramai orang sebenarnya tak tahu bagaimana urus emosi. Kemudian dia mau nasihat orang lain untuk urus emosi. Jadi terkeluarlah nasihat-nasihat seperti ini, seperti perkataan sabar. Perkataan sabar itu bagus. Ya. Tapi salah pakai. Yang pertama. Kedua, seperti yang kata Tuan, dalam sabar itu banyak isi kandungan yang perlu dikeluarkan. Ya. Poin pertama dalam perkataan sabar ialah tahan diri. Tahan diri dari apa? Tahan diri daripada tindakan otomatis, tindakan semula jadi, your natural reaction. Kerana reaksi semula jadi kita hampir selalu salah.
dan hampir selalu telah salah belajar. Jadi tak boleh pakai. Dan sebenarnya kita boleh tahan diri atau berhentikan diri daripada respons secara otomatik. Ini buktinya. Katakan kita di tempat kerja dan kita marah betul dengan seorang pekerja yang lain. Sudah sampai tahap di mana satu saat lagi kita akan menjerit dan tumbuk orang itu, kan? Tiba-tiba bos masuk. Apa terjadi? Hush! Wah, serta merta dia boleh senyum. Apa khabar bos? Dan niat dia baru sesaat sebelum itu mau menjerit dan tumbuk, kan? Hilang. Siapa yang menghilangkannya? Dia sendiri. Dia memilih untuk serta merta padamkan niat menjerit dan padamkan niat bertumbuk. Of course dia pakai kedatangan bos dia sebagai sebab lah. Tapi yang saya mau tunjuk di sini, kita sebenarnya berkeupayaan untuk menahan diri daripada respons semula jadi automatic reaction untuk mana-mana emosi. Itu sebabnya orang kata sabar. Itu tujuan dia. Dia sebenarnya berkata, jangan buat apa yang kamu sekarang betul-betul mau buat. Itu maksud sabar yang pertama. Sabar yang kedua yang saya yakin ialah udang di sebalik batu, kan? Tapi tak pernah diajar ialah berfikir. Sebab hanya bila saya sabar, saya boleh berhenti dan berfikir. Berfikir apa? Berfikir punca emosi. Apakah respon-respon yang baik? Pilih satu respon dan mula bertindak. Semua ini memerlukan masa dan perlukan saya sabar dengan diri saya. Sebab saya sedang memproseskan emosi saya. Jadi orang yang kata sabar itu betul. Cuma dia selitkan banyak maklumat dalam satu perkataan. Jadi bila orang itu dengar sabar kurang jelas. Ya. Menarik. Saya suka dengan huraian tentang sabar itu sebab saya kira banyak perkataan di luar sana seperti juga perkataan emosi ni yang kita sudah dalam bahasa Inggeris disebut sebagai take for granted. Kita anggap orang sudah faham. Bila kata kawal emosi, kita take for granted bahawa kawal itu adalah suppress ataupun tidak menunjukkan, tidak respon dan sebagainya. Saya tertarik dengan ini. Jadi saya mungkin ingin bertanya, ialah dalam sesi kita berkongsi secara webinar ini ataupun video ini, mungkin agak terhad untuk kita belajar semua sekali dan saya rasa tidak adil untuk saya korek semua tips dan rahsianya daripada Tuan pada waktu ini. Belum lagi. Jadi saya ingin tahu sedikit apakah tindakan lanjut bagi mereka yang mungkin berminat untuk mendalami ataupun untuk memperbaiki diri mereka agar mereka boleh menjadi seorang yang dapat mengawal ataupun dapat berkawan dengan emosi dengan lebih baik. Apakah mungkin langkah-langkahnya, Tuan? Right. Saya suka soalan ini kerana harapan saya semua yang dengar apa yang kita sedang katakan di sini, kan, mereka sedar bahawa emosi sebenarnya ialah rakan mereka, pembantu mereka, teman mereka, dan oleh itu mereka kena belajar bekerjasama dengan emosi. Dan saya harap mereka sedar, saya tak berapa pandai lah, saya tak tahu bagaimana bekerjasama. Jadi untuk membantu dan kerana PKP selama ini, kan, saya berpeluang untuk sediakan satu siri latihan dalam talian. Dalam bahasa Inggeris sudah siap. Jadi mereka yang faham bahasa Inggeris boleh dapatkan latihan dalam talian ini dan bila diumumkan tidak lama lagi mereka boleh daftar dan mereka boleh belajar online dan boleh berinteraksi dengan saya melalui Zoom juga. Satu lagi cara ialah dengan
mulai hari inilah jangan pandang remeh emosi lagi, tapi pakai apa yang kita telah bincangkan pun sebagai respon awal kepada emosi ini. Jika memerlukan bantuan, saya tidak keberatan untuk menjadi telinga yang mendengarlah. Ya, kita boleh rancangkan untuk masa untuk sama ada bersoal jawab melalui Zoom ke, atau bersoal jawab melalui bertulis melalui email atau WhatsApp, itu pun boleh. Tapi harapan saya bukan hanya Tuan Faizan saja yang interview saya. Mana tahu ada orang lain juga. Sebab setiap interview berjaya korek lebih sedikit dari saya, dan hasil korekan itu disampaikan pada ramai orang. Dan lebih ramai orang belajar mengurus emosi dia dengan betul, berkawan dengan emosi dia. Seperti yang saya katakan tadi, tahap pemulihan, tahap kejayaan dan dalam hidup dia bertambah. Itu sangat menyenangkan hati saya. Baik. Saya rasa ramai yang mungkin gembira dengan tawaran yang telah disebutkan oleh Tuan. Mungkin sebagai pengakhiran, kita mungkin boleh buat sedikit rumusan tentang langkah-langkah atau apakah itu emosi berdasarkan apa yang telah Tuan kongsikan pada hari ini atau pada kali ini. Ya. Secara ringkas ada 3 perkara yang saya mau betul-betul tekankan, ya. Yang pertama ialah semua emosi memberi maklumat. Oleh itu mulai sekarang setiap kali ada satu perasaan yang sangat kuat timbul, berhenti sekejap dan bertanya, apakah maklumat yang sedang diberi oleh emosi ini kepada saya? Apa yang mau dinyatakan oleh emosi ini kepada saya? Dan setiap emosi hanya ada 1 atau 2 maklumat utama yang mau disampaikan. Jadi kalau dapat kena pasti itu, untung sudah. Ya. Kedua, apakah kesan emosi itu ke atas tahap tenaga saya? Jika emosi ini membuat saya tahap tenaga lebih tinggi, maksudnya dia memberi saya ekstra energi untuk lakukan sesuatu. So soalannya ialah lakukan apa? Kalau tenaga saya dikurangkan, maksudnya saya terlalu aktif. Saya perlu kurangkan tindakan. Saya perlu mungkin duduk atau tidur atau ambil cuti. Jadi tahap tenaga memberi petunjuk apa yang harus saya buat. Dan yang ketiga ialah apa keinginan saya, apa yang saya terdorong mau buat kerana mengalami emosi ini. Ya, jika pada saat ini saya mengalami emosi marah dan saya betul-betul mau musnahkan sesuatu, okay, good. Jadi emosi ini sedang mendorong kamu memusnahkan. Musnahkan apa? Bukan hanya tumbuk saja, tapi tumbuk apa dan kenapa. Kalau dapat kenal pasti, itulah langkah terbaik yang mungkin boleh diambil. Ya. Kalau emosi itu mendorong kamu untuk menangis, saya rasa nangislah. Kerana setiap emosi memberi petunjuk, lakukanlah ini. Supaya kita tak perlu berfikir berjam-jam apakah harus saya lakukan. Emosi menyajikan contoh tindakan supaya kita tak perlu buang masa berfikir apakah yang harus saya lakukan. So, pakai 3 soalan ini pun saya rasa cara kita hidup akan berubah. Tuan, sebagai satu soalan yang terakhir mungkin, tanyalah. sebab sekarang kita dapat sedikit kesedaran melalui topik yang telah dikongsikan. Jadi mungkin bergerak pada hari ini, lepas ini ataupun sebaik saja selesai menonton video ini, mungkin kita boleh berubah sedikit dari bagaimana cara kita berinteraksi dengan emosi kita. Soalan saya ialah, adakah mungkin bagi setengah daripada kita, dia terlambat atau mungkin dah umur dah begini baru nak berkawan dengan emosi? Adakah kita berada dalam situasi yang
mungkin agak lewat, ataupun sebenarnya tak ada soal lewat dan sebagainya. You can start anytime. Saya ada prejudice sedikit sebab saya dari Sarawak. Dan di Sarawak kami ada satu kata-kata dalam bahasa Iban, agi hidup, agi ngelaban. Selagi saya bernafas, saya akan berlawan atau berjuang. Jadi bagi saya, selagi bernafas, tak terlambat. Tidak kira umur 20 tahun ke 100 tahun, selagi ada nafas di badan, peluang belajar, peluang berubah, peluang bukan hanya memperbaiki diri sendiri, tapi sedar atau tidak, kalau saya dapat urus emosi saya, kesan dia pada orang lain pun sangat baik. Jadi mula hari inilah, jangan pakai apa-apa alasan. Baik. Jadi maksudnya tidak terlambat, dan there is never too late, ataupun tiada yang disebut never too late untuk belajar dan cuba melakukan sesuatu, terutama sekali dalam topik kita, iaitu menjadikan emosi sebagai kawan, sebagai pembantu kita, dan merasakan untung untuk ada perasaan itu, supaya kita tidak lagi suppress emosi. Sebaliknya, terima hakikat mungkin emosi itu sebagai syarat. Emosi itu akan memberikan kita tenaga, sama ada tingkat atau turunkan, dan dia mendorong kita untuk melakukan sesuatu. Saya harap kesimpulan yang saya dapat tangkap ini selari dengan apa yang Tuan ingin sampaikan. Selari, dan saya sahkan betul. Alhamdulillah. Jadi mungkin sekali lagi bagi yang berminat untuk dapatkan khidmat Tuan Peter bagi topik-topik yang berkaitan dengan musik, jadi Tuan, adakah Tuan hanya fokus kepada ini, atau ada perkara bidang-bidang lain yang Tuan, saya nampak Tuan suka untuk membantu manusia menjadi lebih baik, menjadi versi mereka yang terbaik. Mungkin Tuan boleh berikan sedikit your mission mungkin. Misi saya jelas. Ya, saya ingin membantu insan lain menjadi dirinya yang terbaik. To become your best. To become your best. Tapi saya tak boleh bantu orang tu menjadi terbaik dalam semua aspek. Tetapi ada aspek-aspek dirinya yang boleh saya bantu, dan dua daripada aspek yang sudah pun terkeluar pun tadi ialah pengucapan awam, public speaking, komunikasi, yang bagaimana untuk menyampaikan diri dan maklumat dengan terbaik. Ya, itu satu lagi bidang yang memang saya suka mengajar. Satu lagi yang terkeluar tadi ialah perhubungan, lagi-lagi perhubungan lelaki perempuan bercinta dan semua itu. Ya, kerana orang tidak pandai berhubung, selalu dapat kad merah, selalu salah laku dan terpaksa keluar padang. Ya, jadi saya ingin membantu dari segi itu. Dan terakhir sekali yang saya tertarik juga ialah untuk memberi petunjuk kepada manusia bagaimana dia dikatakan dia di tahap 3, dia mau naik ke tahap 2 atau tahap 1. Dan sebenarnya peningkatan dalam hidup menggunakan prinsip-prinsip yang sama. Cuma yang perlu diketahui ialah di mana saya sekarang, di mana saya mau akhirnya sampai, dan kemudian saya mau duduk dengan orang tu dan kita sama-sama cari jalan bagaimana dari sini ke sana, langkah-langkah yang perlu diambil. Tapi fokus saya selalunya ialah seperti yang dikatakan oleh Tuan Fauzan, ialah becoming your best. Bagaimana berubah diri sendiri menjadi manusia yang lebih hebat. Menarik. Dan saya kira dengan kesedaran yang kita dapat, satu yang positif daripada pandemik ini mungkin ialah kesedaran bahawa dunia tanpa batasan dengan internet connection dan dengan apa yang kita ada sekarang, walaupun Tuan di Kuching Sarawak mungkin boleh membantu mereka yang di negeri lain, di hujung sebelah sana dunia dan sebagainya. Harapan saya, kerana saya pandai bahasa dan pandai Inggeris, Malaysia dan seluruh dunia mungkin boleh dijangkau lah.
Baik, baik. Dan saya nampak ini adalah satu peluang yang baik dan saya sangat menggalakkan rakan-rakan yang menonton video ini untuk mungkin sekiranya ada keperluan menghubungi Tuan Peter Ya. dan dari situ mungkin boleh membantu Tuan Peter untuk mencapai misinya, iaitu menjadikan semua orang lebih baik dan dengan mereka lebih baik, mereka juga dapat menjadikan kita satu komuniti yang lebih baik dan secara keseluruhannya kehidupan kita semua akan jadi lebih baik, insyaAllah. Betul, betul. Mungkin kata-kata terakhir sebelum kita menamatkan sesi kita pada hari ini, Tuan Peter ada pesanan mungkin kepada para Ya, penonton? ada pesanan dan saya curi daripada Tuan Fauzan tadi. Tak ada masa yang sesuai. Hari ini ialah masa tersesuai. Ya, ada ramai orang dia tunggu, bilakah masa sesuai untuk saya belajar? Bilakah masa sesuai untuk saya bertindak? Hakikatnya tak ada masa yang sesuai. Yang ada ialah masa. Dan selagi ada masa, bertindaklah. Dan pada saat kamu bertindak, itulah masa yang paling sesuai. So, yang penting ialah ambil langkah pertama. Bertindak sekarang dengan apa yang diketahui, dengan apa yang diingini. Of course, langkah-langkah seterusnya tak semestinya semuanya licin dan lancar. Tapi inilah hidup. Inilah cabaran. Dan setiap cabaran sebenarnya meneguhkan kita. Macam PKP ini. Tanpa PKP ini banyak perubahan tak akan berlaku. Banyak perkara yang telah kita belajar. Dan saya yakin kita semua telah berubah. Tapi kalau boleh jangan tunggu sampai keadaan memaksa. Bagus kita sendiri yang mendorong diri untuk bertindak. Alright. Terima kasih sekali lagi bagi pihak rakan-rakan di Access Ideas Malaysia dan juga mungkin para penonton. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih atas perkongsian ilmu Tuan Peter dan saya doakan agar Tuan Peter kekal sihat untuk meneruskan perjuangan dan saya kira ini bukan kali terakhir dan saya kira ini hanyalah permulaan kita untuk banyak lagi melihat Tuan Peter sama ada melalui platform Access Ideas ataupun melalui platform yang lain. Dan dari semasa ke semasa kita akan berhubung. Dan sekali lagi terima kasih atas perkongsian pada hari ini. Kepada rakan-rakan yang menonton, sekiranya anda mahu perkongsian seperti ini berterusan, boleh like dan kongsikan video ini dengan rakan-rakan yang lain dan kita akan cuba bawakan topik-topik yang menarik dan bermanfaat untuk semua. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Peter. Terima kasih, sama-sama.